Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa alhimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa ahsin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi azza wa jalla wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjamila 'aynan fiha tusamma salsabila wa yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita di ayat yang ke-15 sampai 17 insya-Allah, yaitu balas kepada al-abrar, yaitu orang-orang yang baik. Al-bar iaitu orang-orang yang baik, orang berjuruh. Balas orang molek ni. Kita ada ayat dah orang al-bir, orang al-bar. Dah al-bar orang baik ni iaitu orang yang
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia turut perintah Allah, dan dia juga ihsan, dia tunduk kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala firman, laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah. Bir itu kebaikan itu, man amana billah itu orang beriman kepada Allah. Maknanya orang yang baik itu iaitu orang yang beriman kepada Allah. Walakinnal birra man amana billah, orang percaya kepada Allah. Walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitab, percaya pada hari akhirat, percaya kepada malaikat, kitab, wan nabiyyin. Lepas tu pula mereka turut perintah Allah. Wa atal mala ala hubbihi, ni Islam. Dahwi zakat semaya tu Islam. Maknanya iman, Islam, ihsan orang panggil, ada tiga. Kalau kita kembali kepada ayat surah Al-Baqarah, Tuhan sebut laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Ayat ni cukup ada iman, Islam, ihsan. Dan pertamanya sebab kita nak tahu kata apa Tuhan sebut innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Orang-orang yang mereka iaitu dapat minum daripada air dan rasa kafur saat itu di akhirat nanti ialah orang apa? Orang al-bar. Dan al-abrar siapa? Tuhan sebut orang percaya pada Allah, percaya pada hari akhirat, beriman pada malaikat, beriman pada nabiyyin, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi, dan dia memberi harta, zakat, sedekah, zawil qurba, adik-adik, wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang miskin, wa ibnas sabil, dan orang hak sapi, wasailin, orang hak minta, wa fir riqab, untuk merdekakan hamba, wa aqamas salah, mereka mendirikan salah, wa ataz zakah, mendirikan zakat, wal mufuna bi ahdihim, mereka yang sempurnakan dengan janji, idza ahadu, apabila mereka berjanji, wasabirina fil ba'sa, juga ihsan, wasabirina fil ba'sa, dan orang yang sabar di atas susah payah, wa hinal ba's, tekah turun susah. Nah, ulaika alladzina sadaqu, mereka itu itulah orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara balasnya orang yang dapat atau orang abrar ni, yaitu Tuhan sebut ayat 15, yutafu alaihim, dan dilayankan mereka itu di atas mereka itu, atau dikelilingkan di atas mereka itu, bi aniyatin min fiddatin, dengan bekah jana piala, daripada perak, wa akwab, piala lah, jana bekah, kanat kawarira, adalah jenis supaya kaca bagi nampak. Hak tuai gapo dalam bukan tak nampak, kalau tak nampak apa dalam, nampak perak. Kawarira min fiddatin, kawarit ni orang panggil jenis supaya nampak dalam, supaya kaca itu. Kaca. Tapi bukan kaca, dia min fiddah, daripada perak. Tapi perak hak nampak sampai dalam ni tak ada dunia ni. Hak kita ada ni sekadar putih. Perak putih ialah dianya kelip. Tapi taklah nampak bagai dalam. Tapi kalau tuai air, tuai air saat itu perak tapi nampak air. Zanjabil contohnya ada air dalam itu nampak. Itu maknanya kawarir min fiddatin. Kawarir iaitu
jana atau piala gelas nak minum saat itu min fiddah daripada perak, qaddaruha taqdira. Hak mereka itu akan tuang dengan air yang cukup kodah kita nak nyok ya tu. Nah. Tu sebab hidup dalam syurga ni hidup tepat nikmat. Bila nikmat itu nah siapa ke air kita nak minum saat itu. Nah, supaya kata dia akan tuang dengan air atau dengan sus, dengan air dalam syurga dengan minum saat ni tak boleh sebut air minum dengan minum hak cukup pun malah kita nak nyok tu kerana dalam syurga ni tempat nikmat. Tu Tuhan sebut qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Wa yutafu alaihim, di tawaf makna dikeliling orang bawa sebab budak-budak ahli-ahli syurga hak Tuhan buat manusia yang wildan mukhalladun, orang-orang muda, budak-budak muda ni hak yang muda dia tak berubah kekal gitu, mukhalladun makna tak tua. Tak gitu kan dalam syurga ya tak ada tua. Di atas dunia ni manusia ada usaha. Nama gapo baru ni tu dok buat wicai suruh bomo buat suruh orang tak habis juta-juta nak buatlah nak kekal. Nak orang ni tak mati, dia lah tak mati. Tapi mati ni tetap nak mati, nak lari tak boleh. Tuhan sebut kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap dari diri saat ni tu tetap mati semata dah. Nak lari tak boleh. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah mati yang kamu duk lari tadi tu, kalau kita duk lari tak setu mulaqikum, dia akan jumpa kamu. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian akan dikembali ke kamu pada Tuhan yang mengetahui kalau gaib, kalau lihat, kalau dilihat tak kira lah. Wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan dia akan cerita semua barang. Tuhan buat kita ke Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Tuhan buat kita daripada dha'fin, daripada lemah. Apa makna daripada lemah? Daripada air mani. Pada air mani. Mana air mani kalau Tuhan tak buat? Dan air mani ni memang lemah. Daripada juta-juta air mani yang masuk dalam rahim retina saat ni tu seko hak gagah kadang-kadang. Tu min dha'fin. Tuhan sebut ke walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sesungguhnya kami jadikan manusia daripada keturunan min tin, daripada keturunan tanah. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan duduk dalam qarar, dalam rahim retina yang ditetapkan. Thumma khalaqna nutfata 'alaqah. Kemudian kami jadikan air mani itu 'alaqah, seketul darah. Kekok supaya dengan litah. Fa khalaqna al-'alaqata mudghah. Kemudian kami jadikan darah tu jadi daging pula. Fa khalaqna al-mudghata 'idhaman. Kemudian Tuhan jadikan seketul daging isi saat ini jadi tulai pula. Fakasawna al-'idhama lahma. Kemudian Tuhan jadikan baru tulai dengan isi pula. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Thumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami jadikannya khalqan akhar, makhluk yang lain pula. Mana jadi orang suku sakat tak di air mani ya. Tukar di darah cari dari jadi orang pula. Hak lain suku sakat kalau kira Tuhan tak buat tak ada. Tu makna min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Lepas daripada ta'uruk, lepas daripada lemah sana itu pada air mani, Tuhan jadikan quwwah, kekuatan. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian Tuhan jadikan pula
Apa kata kita gagah sehat, jadi torok semula pula. Tua, torok. Dha'fan wa syaibah. Lepas ada gagah ni dha'fan. Dha'fan tu torok. Syaibah tu tua, gubai, putih. Ya khuluqu ma yasha'. Tuhan buat apa Tuhan nak. Wa huwal alimul qadir. Dan ia Allah Maha mengetahui, Maha kuasa. Sebab tu duk lari setara mana pun tak boleh. Lari pun tak hati. Tak usah mati. Jadi kita ni fitrah. Fitrah manusianya tak usah mati, nak kekal. Nak kekal, nak boleh duduk seumur, tak usah mati, itu fitrah, ada perasaan kerana di akhirat nanti dia tidak mati. Sebab itulah dia ada perasaan tu dah tak usah mati ni. Pakat lari pada mati. Kerana apa? Kerana di akhirat dia akan hidup dengan kekal. Oleh itu manusia tu kau duduk atas dunia ni, dia tak usah mati dah. Ada perasaan tu. Tuhan sebut basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Ceritakanlah kepada orang beriman dan beramal soleh, annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bahawa bagi mereka itu syurga-syurga yang akan berlari di bawah syurga tu sungai-sungai. Kullama ruziku minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu. Dan tiap-tiap kali diberi kepada mereka rezeki buah-buah halal syurga, mereka kata serupa dengan buah-buah yang ada di dunia, nampak rupa, tapi rasanya lebih jauh beza. Walahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Bagi mereka itu ada isteri-isteri hak tidak disentuh dan cuci bersih, tidak haid, tidak nifas. Dan mereka kekal dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia sebab tu bila manusia ni ada perasaan dok nak kekal, maka tu sebut oleh Quran banyak. Innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang beriman dan beramal soleh tu, mereka sebaik-baik manusia. Jazaohum, balasan mereka itu jannatun tajri min tahtihal anhar. Balasan mereka itu ialah syurga Allah yang berlari di bawah sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal dalam syurga tu. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Tuhan redha mereka itu puas hati. Zalika liman khasyiya rabbah. Itu tu bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah syurga Allah Subhanahu wa taala Tuhan ada perasaan manusia saat itu perasaan nak tak saya mati. Kerana fitrah dia kerana dalam syurga sendiri tak mati. Dia ada perasaan tak saya mati ya awal-awal lagi. Perasaan fitrah dah. Sebab tu duduk atas dunia ni Allah takutlah mati. Kerana apa? Kerana dia ada perasaan nak dia tak saya mati, nak kekal di atas dunia ni. Oleh itu di atas dunia ni nasa kullu man 'alaiha fan. Tiap-tiap orang duduk di atas dunia ni nasa wa yabqa wajhu rabbika. Dan kekal wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekal Tuhan ya, kekalnya. Limanil mulkul yaum. Siapa hari kiamat Tuhan tanya, siapa yang diraja pada hari ini? Siapa pemerintah kerajaan pada hari ini? Lillahi wahidul qahhar. Tuhan jawab, bagi Tuhan ya. Semua saat itu akan binasa semua. Tidak ada yang kekal pun. Mereka Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu di akhirat sekigi wa yutafu alaihim bi aniyatin. Cuma kau nikmat. Nikmat hak paling besar itu ialah nikmat tengok Allah. Nampak tengok Tuhan ni ru'yatullah ni nikmat paling besar lah. Wallahu yad'u ila daris salam. Dan Allah Taala ajak kepada negeri assalam. Negeri selamat syurga. Wa yahdi man yasha, dan Tuhan tunjuk pada mereka hak yang Tuhan nak. Wa yahdi man yasha ila siratim mustaqim, kepada jalan betul. Lilladzi ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang yang ihsan, iaitu orang yang tunduk pada Allah
dia hidup dalam keadaan dia muraqabatillah. Duk nak tengok muraqabah orang panggil, iaitu duk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, turut perintah Allah Subhanahu wa taala. Dah kuasa sepengah Tuhan itu. Duk tengok dia takut sungguh Tuhan. Nah, yaqafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Iaitu dia takut hari yang terbalik hati-hati wal absar dan mata-mata. Dia takut pada hari itu, maka dia turut perintah Allah Subhanahu wa taala. Tuhan sebut alladzina ahsanul husna wa ziyadah. Tadi dia saat itu dia akan dapat syurga Allah Subhanahu wa taala wa ziyadah. Ziyadah tu apa ziyadah? Ziyadah ni iaitu ru'yatullah, tengok Tuhan. Ada sebutlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara nikmat ahli syurga saat ini, annahum yatasharrafuna bin nazar ila al-Maula azza wa jal. Mereka dijemput kepada supaya tengok Tuhan. Ada sebutlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ta idza dakhala ahlul jannatil jannata, apabila masuk ahli syurga dalam syurga, yaqulullahu azza wa jalla, Tuhan firman, Tuhan kata, turiduna syai'an azidukum, adakah kamu nak sesuatu aku tambah kepada kamu? Tambah lagi. Fayaqulun, maka ahli syurga kata, alam tubayyit wujuhana, adakah tidak engkau ya Allah engkau menyinarkan, engkau putihkan muka-muka kami? Alam tudkhilnal jannata, adakah engkau tak masuk lagi kami syurga? Wa tunajjina minan nar, dan engkau selamat kami pada neraka? Qala, Nabi kata, fayukshaful hijab, pada ketika tu dibukakan hijab. Dibukakan hijab, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nazari ila rabbihim. Bila buka hijab ni buka hijab tirai seolah Tuhan nampak Tuhan. Maka diberi kepada mereka syai'an ahabba ilaihim. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim, maka tidak diberi mereka sesuatu hal lebih kasih kepada mereka, minan nazari ila rabbihim, daripada tengok Tuhan. Sebab apa? Allah nikmat tengok Tuhan ni kerana kita ada hubungan di antara al-Khaliq dengan di antara makhluk dengan al-Khaliq. Ada hubungan kita dengan Tuhan sebab Tuhan buat kita. Tuhan rahmah pada kita, Tuhan kasih sayang kepada hamba-hambanya. Maka pada ketika tu bila Tuhan sayang kepada hamba-hamba dia, dan Tuhan kasih sangat pada hamba-hambanya, maka Tuhan kita ada perasaan, orang panggil ada perasaan nak jumpa dengan Tuhan lah. Ada doa orang ada sebut, Allahumma ja'al khaira amalina khawatimah. Ya Allah, jadikanlah ya Allah sebaik-baik amalku ni lah khawatimah, hujungnya. Wa khaira ayyami, dan sebaik-baik hari aku tu ialah yauma alqaka fi, hari kita boleh jumpa dengan Tuhan. Boleh tengok Tuhan, kerana sekat Tuhan ciptakan kita, kita tak pernah jumpa dengan Tuhan. Dan serupa tu juga kita banding contohnya, kita semenjak pada mak kita, kalau ada seorang contohnya mak yang beranak tak biasa jumpa lagi, tak biasa tengok lagi mak dia, maka pada ketika tu duduk cari, tengok dulu ke orang Jepun mari cari mak dia. Dan ada juga baru ni tubik di Tunis orang Palestin, anak dia duduk di Tunis, maka dia pergi cari anak siapa jumpa. Bila jumpa tu peluk tak kira-kira lah. Kerana apa?
Kerana hubungan di antara mak dengan anak ialah hubungan daging darah. Dah, ada cinta, ada rindu nak jumpa. Dah benar tu kalau tak jumpa, dia cari situ. Sebab tu kita tak ada pelik kalau orang kafe duk buat tok kong berala untuk duk semua ni tu. Karena apa? Karena duk cari Tuhan. Nah, perasaan adalah hati tu memang tutup cari nuk kepada Tuhan tu kuat sangat. Bila tak temu dia sesak lah, dia sesak. Sesak dia buat rata lah. Supaya duk cari mak dia tak temu, nampak dia mau ayat rupa tu, mak rupa. Jadi itulah. Kerana dalam diri manusia ni, nah, ada perasaan nuk, fitrah nuk kepada Tuhan saat ni tu tinggi sungguh. Dah 100% orang panggil. Bila 100 kok nak kena ada fitrah ni. Tu fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim. Itu tu agama yang lurus. Yang dicipta Allah di atas fitrah. Tuhan ciptakan manusia di atas perasaan fitrah. Ada fitrah dah. Fitrah ni panggil sifat semula jadi. Kalau kita kecek mudah-mudah bahasa teknologi kok, orang panggil Tuhan telah install, kalau kecek lah bahasa teknologi nak mudah faham, astagfirullahalazim. Install program ada siap dah, hak molek. Manusia ni nak benda molek ya, program dia je. Dia nak pada benda molek. Dan perasaan nak kepada Tuhan tu dah ada. Nak lari tak boleh. Supaya perasaan mak, supaya perasaan nak kepada mak tu lah. Selagi tak temu kau duk cari situ. Sebab tu Tuhan sebut ke, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah, maka hendaklah kamu ingat Tuhan ka dzikrikum abaakum aw ashadda dzikra. Ingat Tuhan supaya ingat kepada abaakum, ingat kepada bapak-bapak kamu, aw ashadda dzikra, atau lebih. Karena apa Tuhan subhanahu so kita ingat Tuhan supaya ingat mak ibu bapa? Kerana mak pak ni ada perasaan kasih sayang kepada anak. Dan Tuhan kasih, Tuhan sayang pada hamba dia, tapi menyebabkan hamba saat ini deraka kepada Allah. Maka pada ketika tu Tuhan marahnya. Tuhan marah. Sebab tu perasaan hamba saat ini tu duk nak pada Tuhan. Bila perasaan tu duk nak pada Allah Subhanahu Wa Taala, bila boleh jumpa ke Allah tak ada dah perasaan bahkan bukan waktu kita ayat tu perasaan bahkan Tuhan ni jamil, innallaha jamil yuhibbul jamal. Tuhan ni elok, tak puas tengok Allah itu nikmat hak paling besar sekali. Boleh tengok Allah, lupa apa hal lain. Kerana nikmat. Nikmat tengok. Nikmat tengok. Ya orang ni suka kita tengok kan. Kita kalau tengok tak dunia ni kan, makan minum adalah hano kan kadang-kadang. Tapi dia nak pergi rumah dia molek, rupa dia molek. Apa ni baju yo molek, pakai yo molek. Makna semua tu bukan nikmat makan. Bukan nikmat makan tu tengok belaka tu. Sebab tu nikmat tengok saat ni tu dalam syurga-syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Semua saat ni tu molek, pitu daripada emas, perak apa semua tu nikmat tengok dan nikmat rasa sama naik dua tu. Tapi nikmat yang paling besar sekalinya itu nikmat ru'yatillah, nikmat tengok Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan sebut lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhillah. Tak ada nampak muka pada hari itu tu qatar wala dhillah. Tak ada nampak kecut, tak ada nampak apa. Karena orang senang. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Mereka itu ialah ahli-ahli syurga yang mereka kekal dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila buka hijab saat itu boleh tengok Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada dah nikmat lebih besar pada tu. Sebab itulah kita kena berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita boleh ru'yatillah, boleh tengok Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat esok. Tu yutafu alaihim bi aniyatim. Hak dulu tu ada niatan alaihim. Dan diteduhkan di atas mereka itu zilaluha, pokok kayu ni genah-genah teduh. Wa dhullilat kutufuha, dan direndahkan juga genah-genah tu
buah-buah boleh petik, boleh ambil lalu buah-buah nak makan ke apa semua. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin, dan juga dilayankan mereka, ditawah dikeliling dengan mereka dengan bi aniyah, bekah jana orang panggil piala wa akwab, kanat qawarir, hak napok isi dalam cerah. Qawarir min fiddatin qaddaruha taqdira. Qawarir, hak yang napok daripada perak, piala-piala pada perak, hak akan tuang dengan secukupnya. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila, dan dituangkan padanya ka'san, dalam gelas, dalam piala, kana mizajuha, rasanya zanjabil, iaitu rasa zanjabil. Wallahu a'lam lah. Tu daripada rasa zanjabil. Ini benda-benda tu hasbuk, tu hasbuk lah syurga sebut dengan orang panggil Allah nak ayat kan tu hasbuk dengan jelas dan dengan satu persatu. Nak we kita inginnya, nak we kita berasanya, nak we kita berasa nak. Tengok dalam surah tu Al-Waqi'ah ada sebut yutafu alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in. Dikelilingi di atas mereka itu oleh budak-budak, orang-orang muda yang tak berubah muka-muka duk jangok gitu. Tak ada pia tak jangok dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. La yusaddauna fiha la yusaddauna anha wa la yunzifun. Dalam syurga ni tak pening kepala, tak ada tubik air hidung, tak ada. Tak ada pening kepala, tak ada lenguh, tak ada apa. Wa faqihatin mimma yatakhayyarun, dan mereka boleh pilih apa buah-buah mereka nak makan. Wa lahmi tayrin mimma yashtahun, dan lahmi tayr, dan daging burung hak mereka ingin. Daging burung tu hasbuk. Ni ada setengah ulama sebut pada surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-20 dan 21 ni. Kalau tak sakit kepala, orang kata kita makan buah kayu dulu, afaqihatin mimma yatakhayyarun, baru makan nasi, makan buah kayu dulu. Memang tu cara yang kena sungguhnya. Sebab tu kalau kita pergi kot negeri Arab, makan buah kayu dulu. Dia makan buah dulu. Buah 5 topoh ke apa semua makan, baru makan nasi. Baru makan tu, makan roti, makan apa tu. Kalau kita pergi di Rongrem seperti juga kan. Ada buah, pagi hari pun ada buah dah. Kerana apa? Kerana nak makan buah dulu. Makan buah dulu ni sihat. Tak sakit kepala, tak sakit gapalah. Itulah di antaranya. InsyaAllah kita sambung lagi ayat yang ke-18. Ainan fiha tusamma salsabila wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kalau ada mana-mana nak berkongsi ilmu, nak tanya apa saja bolehlah. InsyaAllah apa saya tahu saya royaklah, kalau tak tahu tu tak royaklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semua wisalah saat itu saya jawablah Waalaikumsalam. Pagi ni itu pagi Isnin. Ni kata Assalamualaikum, selamat pagi. Alhamdulillah boleh mengaji setiap pagi. Memang ngaji ada hadis Nabi SAW. Saya dah sebut sama tu. La antaghdu, bahawa engkau berada di waktu pagi. Fata'allam atau fatata'allam, maka kau belajar ayatan minal kitab, satu ayat pada kitab. Satu ayat yang ngaji khairun, lebih baik min an tusalliya mi'ata raka'ah, lebih baik daripada semaya 1 rakaat. Wala an tagdu, dan bahawa engkau berpagi, ada waktu pagi. Fatata'allam, maka engkau belajar babam minal ilmi, satu bab daripada ilmi. Khairul laka, lebih baik bagi engkau min an tusalliya alf raka'ah, lebih baik daripada engkau semaya 1000 rakaat lagi. Kerana apa?
Karena ilmu saat itu nah dia dapat buat dan Tuhan sebut ke mohon maaf orang ada ilmu Tuhan puji Tuhan sebut sekali dengan Tuhan. Nah yaitu syahidallahu annahu la ilaha illahu, Tuhan telah saksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan ia, wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, dan malaikat wa ulul ilmi dan orang ada ilmu pun saksi juga. Sebab itu Tuhan sebut orang ada ilmu. Yarfa'illahu, dan Tuhan sebut orang ada ilmu, orang takut Tuhan. Allah Subhanahu wa taala firman yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Tuhan akan orang-orang beriman di antara kamu, walladzina utul ilma darajat, dan orang yang ada ilmu saat itu darajat, pangkat-pangkat, darjat-darjat yang tinggi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi rabbil alamin la syarika lah la ilaha illa huwa ilaihin nusyur. Kalau siapa yang ada doa ke panggil apa ni dalam auradus salawat wa di munasabah saya tu ada wirdul latif, ada semua azkar. Azkar kita ingat ni, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi rabbil alamin. Ni tak ada soalan lagi dah. Assalamualaikum, apa maksud ini hadis man qala la ilaha illallah? Man qala la ilaha illallah, siapa yang berkata la ilaha illallah wa maddaha bit ta'zim kaffara Allahu anhu 4,000 dhanbin al-kaba'ir. Kita tak dengar ni hadis ni, nanti nak kena cek tengok dulu. Tapi maksud pahalah orang berkata kata la ilaha illallah. La ilaha illallah ni iaitu kalimatut tauhid, kalimah tauhid. Bila kita mengucap la ilaha illallah gak, maka Tuhan pun 4,000 dosa besar. Wallahu alam lah. Hadis ni nak tengok dulu. Tapi asal dosa besar ni kena taubah ilallah. Syarat dia panggil. Dosa besar ni syarat dia iaitu taubah ilallah. Kalau kata berkata la ilaha illallah serta taubah memang betul. Kalau taubah sebab Tuhan sebut ke walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak berdoa, tidak syirik dengan Allah dalam doa dia dengan Tuhan yang lain. Wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dia tak bunuh orang melainkan dengan jalan yang sebenar. Wala yaznun, tidak berzina. Wa man yaf'al dzalika yalqa athama, siapa buat syirik, bunuh orang atau berzina, akan kena seksa azab di akhirat esok. Yalqa athama yudha'af lahu al-'adzab yaumal qiyamah, akan digandakan azab pada hari kiamat. Wa yaklud fihi muhana, dan akan kekal dalam neraka wal iyad billah. Illa, Tuhan sebut orang dosa besar, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, malaikat orang beriman dan orang taubah ila Allah dan beriman pada Allah, wa amila amalan salihah, dan dia buat amal soleh, buat amal molek jadi juru. Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maka mereka itu itulah orang yang Tuhan tukar segala kejahatan dia jadi hasanat, jadi kebaikan. Dosa-dosa dia buat jadi pahala. Maka Allahu ghafurur rahim, Tuhan Maha Pengampun, Maha Pengasih. Wa man taba wa amila salihah, dan siapa taubat dan jadi berjuru wa amal soleh, fa innahu yatubu ila Allah mataba, maka sungguhnya orang itu orang taubat sungguh tu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, adakah sunnah Nabi kahwin dengan janda, dengan sepupu
menyusu dengan sepupu nyusu lain pada ibu dan pelihara anak akad. Jadi Siti Fatimah radhiyallahu anha, Fatimah Zahra nikah dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu sepupu Nabi. Sepupu Nabi, Sayyidina Ali, dia anak kepada Abu Talib. Abu Talib pak saudara Nabi. Lepas tu kena renanya kena renanya mohon maaf lah. Jadi kalau kira kok kena Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali saat itu dua pupu lah. Bismillah. Nah, dua pupu lah orang panggil tak. Sebab Nabi sepupu dua. Nabi suruh nikah dengan orang gharib, ghuraba. Gharibah maknanya orang jauh. Disunatkan kita nikah orang jauh. Tu. Disunatkan kita saat itu nikah orang lebih jauh lah. Bukan adik-beradik kita lah, bukan sepupu gitu. Tapi sah nikah sepupu saat ni. Dan anak akak contohnya boleh ke tak? Dan sunnah tak nikah dengan orang bujik. Tuhan suruh kita ni nikah, suruh nikahkan orang-orang yang tak ada bini dan orang-orang yang tak ada tok lelaki. Tuhan sebut ankihul ayama minkum. Anaklah kamu nikahkan ayama. Ayaman jamak pada ayyimun. Ayyimun ni maknanya orang yang tak ada suami atau tak ada bini. Kalau orang tina kok tak ada tok lelaki, orang jatuh kok tak ada bini, maka panggil ayyimun. Ayama. Wankihul ayama minkum. Wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum. Dan orang-orang molek daripada hamba-hamba Tuhan sebut kan, in yakunu fuqara, jika mereka sesak, yughnihumullah min fadlih, Tuhan akan melimpahkan rezekilah, wallahu wasi'un alim. Sebab tu disunatkan nikah, cari orang, nikah orang-orang hak tak ada tok lelaki dan orang hak tak ada bini, cari nikah. Karena apa? Takut fitnah ke? Situ. Dan anak akak ni boleh tak? Akak anak ni tak leh, hukumnya tak leh. Dalam Islam ni tak leh. Tuhan sebut wa ma ja'ala azwajakum allati tudahiruna minhunna ummahatikum. Tuhan tidak jadikan isteri-isteri kamu hak kamu zihar tu. Orang Arab dulu kalau dia tak seka bini dia zihar. Zihar ni dia kata mung supa belakang, mung supa ngamak aku. Maka pada ketika tu dia tak nikah lah. Dia tak tidur muka dia kata supa. Bila mari Islam itu Islam. Katalah tu saat ni tu panggil zihar kena bayar. Iaitu kena puasa atau kena merdeka ke hamba. Walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu. Orang hak zihar itu orang yang kata supa belakang bini dia, supa ngamak dia atau jari apa sajalah. Maka pada ketika tu bila dia katalah tu, kalau dia cegah tak apa, tak kena bayar, tak kena merdeka ke hamba. Tapi thumma ya'uduna lima qalu, ya rojok kelak. Nak duk semula lah dia kata dah lah tu, thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Maka hendaklah dia saat itu merdeka ke hamba. Zalikum tu'adzuna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Tuhan suruh merdeka ke hamba.
Faman lam yajid fasiyamu syahrain mutatabi'ain min qabli an yatamassa. Siapa hak tak ada hamba kok, maka Tuhan suruh dia sakninya iaitu suruh puasa 2 bulan berturut-turut. Faman lam yastati' kalau tak kuasa fa it'amu 60 miskina, maka keluarkan beras 60 cupak. Dzalika litu'minu billahi wa rasulihi wa tilka hududullah lil kafirin adzabun alim. Dah hak tu kena buatlah tu. Lepas tu orang hak zihar tu panggil Tuhan kata wa ma ja'ala azwajakum allati allati tudahiruna minhunna ummahatikum. Tuhan tak ada jadi bini-bini mak munduk zihar duk kata panggil mak tu. Tak jadi mak. Wa ma ja'ala ad'iyaakum, dan Tuhan tidak jadi anak-anak akak munduk panggil anak-anak abnaakum, anak. Dzalikum qaulukum bi afwahikum, itu kata-kata kamu dengan mulut kamu. Wallahu yaqulul haq, Tuhan kata hak yang benar, hak yang sebenar. Wa huwa yahdis sabil, Tuhan tunjuk jalan yang betul. Sebab tu tak boleh akak anak, tak boleh nikah sepupu tak ada masalah apa. Kita nikah sepupu kira tu ada masalah ke apa, cuma digalakkan kita nikah saat itu kepada orang-orang lebih jauh supaya hikmah silaturrahim. Dan ada setengah kata nikah gharibah, orang hak jauh saat itu dia lebih kuat nafsu, kerana kita tak ada bisa tengok kan. Orang tak bisa tengok ni nafsu kau kuat ni tu anak kuat, anak gagah sehat. Bila nafsu penuh dia jadi kau tu. Sebab itulah Tuhan suruh tudung, di antaranya suruh orang tina tudung tu. Hikmah di antara suruh pakai tudung saat itu nak wigere, nak ingin orang panggil. Kalau telanya bogeng sepengah farang mak saleh, tak ada berasa apa lama-lama tengok sokmo. Sebab itulah dia tak nak angin. Benda-benda ni lah Tuhan sebut ni, nak suruh kita buat tu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Apa bolehkah perempuan solat isyraq di rumah? Bolehkah kita semaya isyraq di rumah? Boleh. Semaya isyraq di rumah tak semestinya masjid. Kita nak semaya di rumah bila Nabi SAW sudah man salla al-fajr fi jamaah, siapa semaya subuh jemaah, ya semaya di rumah, ada ayat masjid. Kalau masjid kau molek. Faqa'ada yadhkurullah, thumma qa'ada, kemudian dia duduk. Yadhkurullah, dak sebut Tuhan, mana dak zikir Tuhan. Hatta tatlu'a asy-syamsu, hingga naik matahari. Fa shalla rak'atain, maka dia semaya 2 rakaat. Kana lahu mithlu ajri hajjah, boleh pahala sepengah haji. Atau umrah, satu riwayat umrah. Rawi kata atau umrah, dah sebutlah. Tamah, sempurna Nabi kata. Boleh kita semaya di rumah, tak ada masalah ke apa. Lepas subuh kita duk baca Quran sehingga naik matahari, maka semaya isyraq. Kena zikir Tuhan. Kalau tak ada zikir Tuhan tak boleh pahala sepengah haji. Kena duk zikir Tuhan sampai naik matahari. Kalau kita semaya tu biasa, bolehlah pahala semaya sana, tapi boleh pahala sepengah haji tak? Tidak. Karena syarat nak boleh pahala sepengah haji atau pahala sepengah dengan umrah, thumma qa'ada, dia duduk lepas sembahyang subuh, yadhkurullah, baca Quran, atau dia zikir Tuhan, tasbih, tahmid, tahlil, ikutlah hatta tatlu' asy-syams, hingga naik matahari. Tu hingga naik matahari, maka pada ketika tu dia sembahyang fa shalla rak'atain, maka boleh pahala. Kalau duduk saja tidur lepas tu bangun sembahyang, maka itu tak boleh pahala sepengah umrah haji. Kerana Nabi royaklah tu. Boleh, tak ada masalah apa maya sunat. Molek benarlah. Rasulullah Covid tersin ut siamai. Kita puasa. Lepas tu kita puasa, kemudian apa ni, kita suap, adakah batal? Ini ni banyak ulama yang kata tak batal. Di antaranya Darul Ifta Al-Urduniyah, Darul Ifta Urdun, ada sebut
ulama-ulama banyak mazhab Syafi'i. Lepas tu pula saya tengok fatwa pejabat mufti di Malaysia. Semua kata tak batal. Nah. Jadi insya-Allah tak batal lah. Saya tengok sebab apa tak batal? Di antaranya kerana dia tak ada turun di maidah. Tak ada turun perut dak. Nah, yang kedua pulaknya dia masuk saat itu ya Allah ya tubik pula. Nah, yang tiganya kerana itu bagi hak perlu, darurah orang panggil. Bagi hak perlu. Orang hak duk puasa-puasa tiba wasal teh dan sebagainya, maka ia perlu darurah. Dalam Islam ni boleh famanittur ghaira baghin wala 'adin fala ithma 'alaih. Siapa yang terpaksa maka tak apa, boleh, tak ada masalah. Sebab tu banyak ulama yang kata boleh tu. Wallahu a'lam. Ketika ambil wudu untuk solat duha, dan adakah boleh kita terus guna wudu itu untuk solat zuhur? Adakah kita semaya duha, tu kita tak ketuk, tak lah berok, tak buat air besar, nak semaya dengan wudu hak duha tadi, semaya zuhur boleh tak? Boleh. Kerana wudu ni Tuhan sebut yuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza kuntum ila solah. Jadi betul matahari ini. Apabila kamu saat itu nak semaya, fagsilu wujuhakum, kamu kena basuh muka, ambil wudu lah. Wa aydiyakum ilal marafiq, basuh tangan sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, sapuh kepala. Wa arjulakum lil ka'bain, basuh kaki. Wa in kuntum junuban fattaharu, kalau kamu junub maka nak kena mandi. Wa in kuntum marda, kalau musakit, au ala safarin, musafir tak ada air semaya, au jahadum minal mughaid, au jahadum minkum al-ghaid, atau buat air besar kecil, berok kecil lah. Au lamastumun nisa, atau tepuh ke tidak? Tak. Fatayammamu sa'idan tayyiban, kena tayammum. Apa maksud? Maksudnya batuh, jatuh wudu lah. Kalau kita berok, kita kecil tepuh ke tidak, kena ambil wudu. Wudu saat itu dia batal dengan apa ni? Jadi matahari betul. Batalnya dengan sebab kita kecing, kita tepuh retin dan sebagainya. Maknanya selagi mana kita tak ada tepuh, tak ada berok, tak ada kecil, tak jatuh, boleh kita semaya. Boleh kita semaya, tak ada masalah ke apa. Kalau tak jatuh kok air semaya kita jenis tak berok, tak kecil kok, tak ada masalah sampai zuhur tu, boleh. Wallahu a'lam. Sunat ke orang hidup dalam wudu disunatkan tak? Disunatkan kita saat itu duduk dalam keadaan berwudu. Tu. Moleklah duduk dalam wudu sokmo. Itulah saja. Kelebihan wudu ke? Ada sebut ke apa ni? Kelebihan kita syaraful wudu. Ada kelebihan wudu ni, ada hadis Nabi SAW, man tawadda'a, siapa ambil wudu ahsanul wudu, dan dia elok ke wudu, kharajat khatayah min jasadih, saya tubik gugur dosa-dosa pada jasad, hatta takhruja min tahti adfarih, hingga keluar daripada sebelah bawah kuku-kukunya. Tu kelebihan ambil wudu. Molek dalam wudu sama tu. Apa maksud yakhruju minhum al-lu'lu' wal marjan, keluar daripada al-lu'lu', permata, wal marjan. Ni ayat mana saya tak ingat ni. Dalam laut dah.
Pasal gitulah. Ya ada badar ke bang, ada tu. Ada muk, ada gapo. Dari laut sana ni. Nak tengok ayat tu lah. ชาวบ้านเลี้ยงหัวแพะแบบปล่อยแต่ผู้นำไม่มีใครเตือนถามว่าบาปไหมที่ไม่เคยเตือนนะโอเคduk pego lemu pego kambing lepas pego kambing lepas lemu lepas ni tak apa kalau duduk le pagar tak ada duk ikat tu le pagar kita tak ada masalah ke apa dah kita pego hak ni tu pego lemu nah duduk le pagar kita tak ada masalah apa atau kita ya duduk le kebun kita tapi hak tak lehnya apabila lemung saat ni tu pergi makan nak toh orang makan nak dia orang maka pada ketika tu kita kena tanggungjawab kerana kita mas'ul kita tanggungjawab di atas benda hak di bawah kita di bawah jagaan kita lemung saat ni kita pega maka kita kena tanggungjawab lepas tu pula pemimpin pula tak ada lari tak ada gapo hak ni tu kewajipan pemimpin suku pula lah tu dosa tak pemimpin tak lari saat ni tanggungjawab dia kena atur lah kena atur kena gapo semua lah tu Allah. Assalamualaikum abang saya solat sunat taubat tiba-tiba masuk waktu subuh ada keberhenti atau teruskan dan supaya sunat taubat tiba-tiba masuk waktu subuh adakah kena berhenti jawab tak kena berhenti duk semaya nak kau solat tak boleh kita nak tubik ada semaya tak boleh kita kena sempurnakan semaya kita kena sempurnakan semaya kita tak boleh nak berhenti bila kita semaya saat ni tu kita nak berhenti tak boleh kena ingatlah kena sempurnakan semaya dan sunat taubat saat ni tak ada bukan waktu dia sebelum subuh dah tengah hari pun tak apa sunat taubat ni iaitu kita semaya sunat apabila kita nak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala tu sunat taubat ada sebut dalam dalam hadis iaitu an Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Abu Darda kata aku dengan Nabi sebut man tawaddaa siapa ambil wudu fa ahsana wudu'ah dia elok wudu thumma qama fa shalla kama dia bangun semaya rakaatain 2 rakaat yuhsinu fihi madzikr wal khusyu' dia elok ke zikir dan khusyuk semaya khusyuk molek thumma astaghfirullah azza wa jalla kama dia minta ampun Tuhan bagi sunat taubat minta ampun Tuhan selepas 2 rakaat ghafaralah Tuhan ampun kepadanya Tuhan ampun kepada dia sebab apa sebab masuklah sunat taubat ni kita kena semaya lalu bila kita nak taubat pada dosa semaya lalu sebab Tuhan sebut walladzina idza fa'alu fahishatan orang-orang yang apabila mereka itu melakukan fahishah melakukan dosa aw zalamu anfusahum atau mereka itu zalim diri mereka itu zakarullah mereka ingat Tuhan fastaghfaru lidzunubihim maka mereka minta ampun Tuhan taubat lalu dah wa may yaghfiru dzunuba illallah tidak ada orang boleh ampun mereka Allah walam yusirru ala ma fa'alu dan dia tak akan terus buat dosa tu wa hum ya'lamun sedang dia tahu sebab tu orang beriman ni Tuhan sebut muhsinin wallahu yuhibbul muhsinin iaitu orang yang apabila buat dosa taubat lalu kalau kita buat dosa tadi kita kelak tengah hari kita semaya kita taubat lalu dah kepada Allah tu masuklah ayat tu hasbu alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah semaya lalu dah maka Tuhan pun dosa ya tak semestinya nak kena semaya ketika kita semaya malam ke dak semaya malam tahajud semaya boleh bila-bila selama บางคนที่ไม่ละหมาดเป็นประจำโอกาสที่จะตกศาสนาไหมครับโอเคtak semaya langsung adakah jatuh agama jawabnya selama mana dia beriman kepada Allah maka tak jatuh agama
Dan orang tinggal semaya saat itu minal kabair daripada dosa besar ada kufur nikmat, bukan kufur i'tiqad, kufur nikmat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man taraka as-salah 'amdan", siapa hak tinggal semaya sengaja faqad kafar, maka dia telah kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana kufur nikmat? Kufur nikmat kerana dia tak bersyukur kepada Allah. Tuhan wi kepada dia segala-gala, tapi dia tak jam nak tunduk pada Allah. Tak jam nak rokok pada Allah, sujud pada Allah, nak nyetak depan Tuhan dia tak jam juga. Maka orang panggil orang kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "As-salatu imaduddin." Semaya itu tiada agama. Nah, man aqamaha, siapa hak mendirikan dan semaya faqad aqamad-din, dia telah mendirikan agama. Wa man tarakaha, siapa hak tinggal semaya faqad hadamad-din, dia merutuhkan agama. Sebab tu dan semaya ini besar, tak boleh buat main-main. Awwalu ma yuhasabul 'abdu yaumal qiyamah as-salah. Awal-awal barang hak dihisabkan pada hari kiamat tu ialah as-salah, ialah semaya. Benda awal-awal hak Tuhan hisab pada hari kiamat saat ni iaitu as-salah. Sebab tu kita kena jaga semaya. Jangan buat main-main. Jangan buat main-main. Tak. Tu. Kena gaduh-gaduh, kena semaya, kena gapo semua. Jangan kita buat mudah-mudah dengan semaya. Ada al-hisab, akhirat esok. Tuhan akan hisab semua. Tak ada. Laqad ahsahum wa addahum. Adda dah sebutkan. Jadi Tuhan akan hisab pada hari itu Tuhan sebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumil qiyamah." Sesungguhnya awal-awal barang dihisabkan hamba pada hari kiamat min amalihi, daripada amalnya salatu semaya dia. Fa in saluhat, maka kalau dia molek semaya dia, faqad aflaha wa anjaha, maka dia telah beruntung dan berjaya lah. Wa in fasadat, dan jika rusak semaya tak ada, faqad khaba wa khasira, telah rugi dia. Fa in intaqasa min faradatihi syai'un, jika kurang pada fardu sesuatu, qala rabbu azza wa jal unzuru hal li 'abdi min tatawwu'. Kalau ada semaya fardu tu kurang, tak cukup semaya fardu, zuhur tinggal misal kat dunia, Tuhan suruh tengok semaya sunat, nak kita apung situ. Fayukammalu biha man taqasa minal faridah, maka Tuhan ambil semaya sunat saat itu, penuhkan tepat fardu hak kurang. Thumma yakunu sa'iru amalihi ala dhalika, kemudian semua amalan itulah tu. Semua amalan itu lah tu. Tu sebab tu kita kena ingat moleklah bahawa awwalu ma yuhasabu al-'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salah. Awal-awal barang Tuhan hisab ialah semaya. Fa in saluhat, kalau molek semaya, faqad anjaha wa anja, dan dia telah jaya. Faqad aflaha wa anjaha, telah berjaya pada ketika. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Gitu. Sebab tu kena jaga semaya, tak boleh. Wallahu a'lam. วจิบไม่ต้องกอดอให้ครบในแต่ละวันที่ทิ้งละหมาดเมื่อหลายปีก่อนวจิกอดอ kena wajib qadha. Kita tinggal tak ada ma'zur. Nabi SAW sudah menama an salah, siapa tinggal semaya au nasiha, atau lupa semaya, menama an salah, tidur tak bangun subuh, kerana tertidur tak jagalah, kau cidah kita jaga juga, au nasiha, atau lupa, fal yusalliha fal yaqdiha idza dzakaraha, maka nak qadha apabila ingat. Laisa alaihi kafarah illa dzalik, tak ada kifarat mereka itu. Dan kita kena ingat bahawa akhirat esok ni tak boleh apa ni, bila kita mati semaya tak boleh ganti. Tak sebab puasa boleh bayar.
Nah, fidyah. Tapi semaya tak boleh. Tak ada waris daripada jumhur ulama. Mereka ada mazhab Hanafi, ada orang katalah tu pun rojok klik semula. Sebab tu tak ada orang nak boleh kati kita walaupun anak sekalipun. Tak sepuh haji. Kalau haji, umrah ni boleh kita upah orang. Ada pun semaya tak. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Semaya ni fardu secara waktu. Tak boleh. Nah. Dalpalpah. Tu. Boleh qada saja kau hidup kerana Tuhan wajib di atas kita. Para ulama sunat zuhri pengan Fatihah ulama dan 1 rakaatแล้วBilalก็อิกอมะละหมาดเราควรทำอย่างไรครับ Kita ada wahyu sunat baca Fatihah saja. Nah, tu imam itu atau orang pun qoma Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, ilal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar. La ilaha illallah. Baik mak. Kita nak walah nak baru baca Fatihah ya. Dah boleh kita berhenti sembahyang tapi kena wisalah duduk diri Allah akbar baca Fatihah. Bismillah. Allah akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka kita pun wisalah pergi sembahyang. Jadi tubik tu tak boleh dah. Sembahyang ni tak boleh kita nak tubik qat'us salah, nak berhenti sembahyang dengan tak ada tupa sekarang tak boleh. Ya kena wisalah belah diri tak apa. Barulah tak dosa kita. Tidak bagi qat'us salah kita berhenti sembahyang. Tak boleh kita sempurnakan sembahyang. Tapi kalau kita nak hubungi lagi siapa sudah siap maka tak ada lah kata imam pada ketika tu. Sebab tu kita mari saat ni tu bila orang nak qomat tak usah sembahyang lah sunat. Sembahyang fardu nanti sembahyang setelah lagi sembahyang sunat saat ni. Wallahu a'lam. Tuk bila kau ไปแต่งงานแล้วไปอยู่บ้านภรรยากลับมานานครั้งถามว่าไม่ทำงานแต่ได้เงินเดือนได้ไหมแบบนี้ตุบิลาท่านนี้tak ada duk makan gaji hak gaji $500 ke $1,000 ke sebulan maka tiba-tiba tak ada kerja apa kara. Tak ada bayar, tak ada apa. Tak ada tanggungjawab duit tu. Boleh tak pakai gaji? Ambil duit sana ni. Tak boleh lah. Kenapa apa? Kerana kita ni kena tanggungjawab. Kena tanggungjawab abang ni. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang jaga janji dia ada amanah dia Tuhan. Apa ni? Tuhan sudah jaga amanah. Amanah kita ni jaga masjid. Moga kita ni boleh duit lagi. Kalau tak ada boleh duit pun kena jaga. Kena jaga moga amanah kita. Kalau kita tak boleh jaga pada ketika tu kita kena lah. Kita kena berhentilah orang lain pula. Moga kita klik duk. Moga kita kita. Jauh. Tak ada boleh cara perkara nak tamneng saja. Maka tak boleh lah tu. Sebab tanggungjawab Tuhan inna sam'a wal basara wal fu'ad dengan lingo mata akal fikir kullu ulaika kana anhu mas'ula semua Tuhan akan tanya belaka akhirat esok tak ada benda Tuhan tak tanya Tuhan akan tanya belaka tapi selagi kata duk namanya tak ada lah kena video lah moga kok dan nama dia ada hak situ tak wibalah tu kau ni pula. Kena kecek molek lah, kena kira molek orang panggil. Kita nak kira panah. Kena panah kira, jangan panah balah. Banyak orang panah balah. Lepas tu kadang-kadang tu email, contoh nak kerja 10 tahun dah. Dia sakit. Bila sakit ni ada juga pasal gaduh nak suruh Allah, suruh kapal. Jaga perasaan. Orang dia jaga 10 tahun. Okay? Kena kira juga situ. Kena kira juga, bukan kata semata-mata gitu. Wallahu a'lam.
ulama sunat kon Zuhri pengane bila. Kita semaya Jumaat tercula bangkap rau taat re. Ulama Jumaat tercula bangkap rau. Ku anu lani ni ia telah widah. Semaya Jumaat banyak orang semaya belakang dah. Maka apabila semaya Jumaat ni asalnya wajib di atas kita mula dah. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. La yantahiyanna aqwamun min wad'imus jumu'at wa la yaqtimanna Allahu ala qulubihim wa la yakununna minal ghafilin. Ada sebut ke orang tak sembahyang Jumaat ni tu. Pas kita tak sembahyang Jumaat itu tu kerana darurah, kerana terpaksa orang panggil, kerana takut jakit dan sebagainya. Maka ada ulama kata pada ketika tu boleh. Nah, kita tinggal Jumaat saat ni tu kerana darurah berganti dengan Zuhur. Dabal kena wayak dabal. Pas telon ini boleh dah. Maka boleh dah ni tu maka kena pergi sembahyang lah. Dah pocok tak pocok pun kena pergi. Kalau tak pocok sana itu kena duduk luar. Kecek atau email lah. Dengan orang berkenaan kata, fok-fok kami tak pocok ni kena duduk luar. Dah atau semaya luar dan sebagainya. Duduk tempat jauh-jauh sikit. Dah apa jadah suku. Dah buatlah lah mana boleh semaya. Kerana wajib semaya saat ni tu. Dah wallahu a'lam. หากมีพี่เคยน้องเคยอยู่ในบ้านเดียวกันเราต้องคลุมฮิญาบตลอดเวลาไหม Kita duduk bersama dengan adik ipar dengan kakak ipar. Dah kena tudung sama? Ya, kena tudung sama. Karena adik ipar dengan kakak ipar tak ada kena-kena. Dia haram nikah sebab tak boleh hipung di antara adik dengan kakak. Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Innallaha kana ghafurur rahim. Tak boleh hipung saat itu bukan kerana tak boleh hipung bukan makna kata halal. Aurah boleh tengok. Boleh tengok dia nampak dia tidak. Dah ada ipar kita tino, maka duduk dalam rumah kita. Dah duduk sekali. Maka pada ketika tu kena tudung sokmo ada ipar saat ni. Kalau kakak ipar ada. Sebab itulah duduk pak kata lama bila dia saat ni tu gagah dah, ada duit dah, dia pergi buat rumah suku. Lah ni duk tupai tua lagi, moga-moga tak ada duit, tak ada apa lagi, maka kena tudung aurah. Kena tudung aurah. Lalu tak boleh lah. Khalwah pun tak boleh, dia tak ada orang langsung, dah ada ipar kakak ipar, tak boleh dah. Adik kakak ipar, abang ipar, yata adik ipar tino. Kena tak boleh, dah dua orang tu dalam rumah. Maka pada ketika tu tak boleh duduk. Sebab ada sebutlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an yakluwa ahadukum la yakluwanna ahadukum bimra'atin illa wa ma'aha rahmah illa wa ma'aha mahram. Tak boleh kena ada mahram. Sebab tu kakak ipar, adik ipar tak ada kena-kena. Banyak berlaku ada sebut. Kakak pergi kerja, kakak tina ada adik ipar tina rumah, ada anak. Taruh ke adik ipar, abah ni kerja apa ni? Kakak suruh kerja malih. Duduk dengan adik ipar dengan mak apa semua ada. Mak tak ada pergi kerja. Kamu dia apa khabar? Ngadu mula adik ipar, astagfirullahalazim. Ini dah berlaku dah berlaku wal iyad billah. Sebab tu kena ingat molek dah. Tak boleh buat mudah lah kata adik ipar tu lu abang ipar ke hatta ngak mutu ngak kereta. Boleh tapi kena tengok kena ada mahram. Karena berlaku banyak dah di antara adik ipar dengan kakak ipar ni. Wallahu a'lam. Sebab dikirakan orang asing. Astagfirullahalazim. Dikirakan orang luar ke? Atau hasbuk ke? Wala yubdina zinatuhunna illa li bu'ulatihinna. Hak boleh buka saat ni tutup laki au abaihinna atau pak dia, pak kita. Hak tina. Au abai bu'ulatihinna atau tok tua. Au abnaihinna atau anak yatim kita sendiri tak apa. Au abnai bu'ulatihinna anak tiri, hak kita tidur dengan pak tak apa, hak tu boleh bukalah. Au ikhwanihinna atau saudara kita, apa kita ada kita yatim.
au bani ikhwanihinna, atau anak saudara kita, au bani akhawatihinna, atau anak-anak saudara balik kakak tino adik tino. Nah, au nisaihinna, atau sama kita au ma malakat aimanuhun. Nah, atau bagai hak milik oleh hamba hak ni dia boleh sekadar buka tangan ke apa hamba yatim ke, ada payah setara tu ya. Nah, awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal, atau orang tak erti, budak tak erti. Nah, orang-orang hak bodoh, awit tiflil ladzina lam yadhharu ala auratin nisa, atau budak hak tak ada ingin pada orang tina lagi. Nah, wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukfina min zinatihinna wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan Tuhan sebut jangan kita pakai ya, dah kita buat jalan apa sajalah. Hau nampak ru perang kita, nampak bagai hias, nampak bagai dalai. Kalau dada nampak, dada kita duk-duk punggung dan sebagainya, maka itu haram berlaku. Wallahu a'lam. Ya betul masih sehat ya alhamdulillah. Babo life wanit comi mut kuat tukuan. Ya karena ya panas saat ni suluh matahari gelap sikit deh. Apalah. Dan saya paling muka kenapa mudah. Temalah nak pakai suruh memang itu terpecek depan katuk sendiri itu. Sana jam berapa babo Malaysia jam 8, jalan ni jam 7:25. Nah, tadi ya tanya tadi, lah ni kok pukul 8:30 kat je 8:30 Malaysia, alhamdulillah. Empat Putra Beriman kata bagi orang-orang yang kurang ilmunya agama kerana masa kecil dulu tak sempat belajar, tanyalah soalan yang kamu ingin tahu, jangan malu ya. Orang-orang ada ngaji agama kita nak tahu tak apa benda kecil-kecil kita tanya, boleh pahala. Tuhan sebut fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah orang hak erti kalaulah kamu tak erti. Tuhan suruh tu boleh pahala. Mana apa boleh pahala? Mana kata? Tuhan kata sana itu mana kata? Boleh pahala Tuhan suruh. Bagi orang yang ada asas ilmu agama rasa lucu dan tak patut tanya harap lapangkan dada. Ya. Kadang-kadang ada orang yang mau tanya pelak-pelak kan. Lepas tu orang yang kita tipu tanya jangan. Nah, pada masa Nabi SAW turun ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Tu hasbu abasa wa tawalla. Abdullah bin Ummi Maktum, dia buta. Dia nak tanya Nabi masalah agama. Nabi duk sibuk dengan orang pembesar-pembesar Quraisy. Maka pada ketika tu Nabi dah sibuk, Tuhan turun, Tuhan tegur Nabi, Abbas wa tawalla. Pasal apa Abbas ni buat wi dan masa muka. Kerana duk gaduh duk nak tanya gitu. Kita tak boleh kena jawab wi. Ya orang rasa dia. Tuhan suruh tanya. Maka kita tanya masalah kecil-kecil tak apa. Jangan malu tanya, tak ada masalah ke apa. Kalau mau tanya dengan ikhlas sungguh, walaupun benda hak malu sekalipun, tak apa. Sebab tu saya jawab belaka. Boleh jadi dia nak tahu sungguh. Ada malah tu dia mau tanya plek-plek. Orang mau tukar nak tanya gitu. Saya tak apa, tak ada masalah ke apa kali. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa amma alladhina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يدل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يدل به إلا الفاسقين. Tuhan sebut ke Tuhan tak malu ke? Tak malu bila Tuhan nak bandai benda nyamuk ke apa, benda kecil-kecil tak ada masalah ke apa. Nah, kita tak malu, kita jawab soalan dia mau tanya ke apa. Orang tanya boleh hadiah ikhlas sungguh. Boleh hadiah. Dia nak main-main, tu kerja dia lah. Ikut dia lah tu. Molek-molek tu. Semua kita semua dapat hidayat taufik. Dan seperti Sayyidina Umar. Ya. Taufik hidayat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan sebut. Innaka la tahdi man ahbabt. Walakin Allah yahdi man yasha'.
Kamu tak boleh tunjuk hidayah pada orang yang kasih, tapi Tuhan yang tunjuk kepada orang yang Tuhan nak. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha. Dan kalau di atas kau wahai Nabi tak boleh, kau tak boleh tunjuk. Melainkan orang yang Tuhan nak tunjuk ya pada dia. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Tuhan tunjuk juga. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'. Itu petunjuk Tuhan. Tuhan nak tunjuk pada orang. Wa may yudlilillah fama lahu min had. Dan orang yang Tuhan tak tunjuk, maka tak boleh bertunjuk. Pagi-pagi ini lebih baik dengar kuliah agama daripada lepas masa berlalu atau dengar lagu-lagu. Ya. Kita dengar ilmu, kita mengaji, maka hal itu boleh pahala banyak. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa hendak cari jalan untuk nak cari ilmu, maka Tuhan mudahkan dia. Dalam itu cari ilmu mudah sangat. Terima kasih kongsi Johor Bahru pada Malaysia. Kau tuan guru kelau akad nikah yang raih. Kota Mahliga kata nak akad nikah lah mana? Ni kita orang jatuh ni kena berhenti lah. Karena bila nak akad nikah kena tahu rukun, kena ingat molek. Bila kita nak bini nak nikah ni tu, nikah ni sunat di masjid, dan nikah sana itu ada 5 rukun. Tok Imam akan tanya, bukan akad saja. Pada hari itu ada tok tua kita, ada juga orang sayang-sayang kita ramai. Lepas tu pula ada ayah kita sendiri. Lepas tu pula ada tok tua kita. Semua bini kita ada tepi tu. Maka kena akad molek, kena jawab molek. Tok Imam tanya, mula-mula rukun nikah ada berapa? Mak, kalau nama mak, ya Muhammad, ada berapa rukun nikah? Dia jawab boleh tu. 1 ayat dia. 1 iaitu suami, 2 isteri, yang 3 wali, yang keempatnya 2 orang saksi, yang kelimanya iaitu akad, iaitu sirah, ijab qabul. Kena jawab boleh. Akad nikah ni kena jawab boleh. Malu orang jatuh. Mula-mula akad hak ni tu, kalau tak boleh jawab, maka orang bakal paling ikut kita, bakal tengok kita belakang. Kedua tak boleh jawab. 2 boleh jawab hak ni tu, tok tua ayah kita wasalain lah. 3 tak boleh jawab, bini kita duduk dalam tu dengar. 4 tak boleh jawab, tak boleh akad nikah, maka orang pakat kecek. Tak akad boleh lagi 4 kali dah. Malu. Sebab tu orang jatuh nak bini kena belajar molek hak ni. Iaitu tok Imam ni biasa dia pegang tangan. Kalau jamai tak ada covid ni mau tak pegang tangan takut jakit. Maka tok Imam mula-mula nak akad nikah dia kata uzawujuka alama amarallahu bihi min imsak bima'ruf atau tasrih bihsan. Aku nak nikah kamu di atas bagai Tuhan suruh ni. Dengan duk molek, kalau nak cerai-cerai molek, gitu. Dia tanya kita, ya Muhammad, kalau nama Muhammad, hey Muhammad, maka kita kena jawab. Ketika dia panggil ya Muhammad, ya saya Muhammad. Dia tanya ya Muhammad, ya saya. Maka Tok Imam berkata, orang juga kat nikah atau ayah ya apa? Aku nikahkan akan dikau dan aku kahwinkan akan dikau akan Faridah binti Abdullah dengan mas kahwin sebanyak 50,000 bak tunai. Maka kita kena jawab selalu, tak boleh rengang. Kalau rengang tak sah, ada fasil. Kena jawab. Bila tu Tok Imam ramah tangan biasa. Masih jawab, aku terima akan nikahnya dengan isi kahwinnya sebanyak yang tersebut. Aku terima akan nikahnya dengan isi kahwinnya sebanyak yang tersebut. Nyo tu kena ada. Kalau tak ada nyo tu tak sah. Aku terima nikah kena ada, lafaz nikah kena ada, nyo kena ada, atau sebut nama pun tak apa. Aku terima akan nikahnya Faridah binti Abdullah dengan mas kahwin sebanyak yang tersebut. Jawab we kena molek. Orang bakal balik lahna we tanya saksi tepi, saksi kata ya okey, alhamdulillah boleh. Orang kata bakal boleh. Gitu. Nanti doa malu. Sebab itulah jadi orang jatuh kena pandai. So lagi orang jatuh kena pandai bebas. Sebab apa dia nak beranak, bini kita nak beranak, biar nak bawa kita di hospital. Tak ada kita tunggu. Kita tunggu sore bini kita nya nak beranak. Ni bayar time jangan orang. Saya gitu.
Kita duk tunggu bini kita tak beranak lagi. Dia kata, apa? Mari tolong bayar anak saya ustaz. Astagfirullahalazim. Nah, ni orang wayak tu bayar tak erti. Allah, bayar ni boleh pahala besar. Tak erti juga. Ni berat ni. Jadi orang Islam, orang panggil benar daruriyat, benar asas-asas badahiyat dalam agama. Benar-benar asas agama kena erti kita. Semaya, berkomak, benar ni benar asas. Ni orang Islam dulu. Buat laksu, kurikulum orang Islam panggil. Nak hidup jadi orang Islam. Lah no, dulu ni ada kitab perukunan. Perukunan saat itu, yo kare dulu ke orang Islam hidup besetung semaya puasa kena reti berlaku hak sah-sah. Semaya fardu, semaya manyak, semaya sunat, duha, witir, kena reti doa-doa ni cara hidup orang Islam. Kurikulum ni supaya doa hak saya ni. Saya panggil dia. Ni kurikulum. Lebih kurang lah, bukan semua lah, tapi orang panggil banyak ada. Ada mana ni boleh import lah, tak ada apa. Dia jual cekat dah 10,000 buah lebih dah, alhamdulillah. Sampai kita jual tu boleh pahala. Gitulah. Dan dia ada hari hak kita kena reti benda asas-asas lah agama ni. Ni tak reti jadi orang Islam. Orang tua kata jadi Islam makan darah tu. Islam ni. Maya tak reti. Bayar tak reti. Komak tak reti. Ngucap tak reti. La Fatihah tak ingat. Allahu Akbar, berakna. Bukan kata nak uyak lain, tapi hak asas-asas kena reti. Ni orang suruh ngaji tadika, suruh ngaji agama tu. Utik tak ngaji saman saja. Bila ngaji saman saja, apa kata besar, cokro tak mana, go tu tak mana, go ni tak mana. Pergi pergi Mekah nak doa pun tak ana pula. Semaya pun tak erti pula. Doa maksud nyetok le sejik. Karena semaya tak erti pula. Sebab itulah kita kena erti hak asah-asah. Tak boleh. Kurikulum kena ngaji, baca we pandai, doa-doa dan sebagainya. Wallahu alam. Allah. Banyak tenang bapa hari ni, semoga sihat selalu alhamdulillah. Duk makan habbatus sauda. Dan ada saudara-saudara kita duk kirim hari tu, duk kirim ubat mari tu, terima kasih lah. Saya tak ingat nama. Duk kirim mari gapo makan ni gapo apa duk nama kau saya tak ingat Herbalife. Lepas tu duk kirim ada ubat Semarang siapa. Lepas tu pula pada KL Kuala Lumpur tu ada kirim mari ada mau klik. Sepupu saya klik mari tu. Kirim habbatus sauda mari insya-Allah. Kita nak usaha cepat kita boleh kerja agama. Kita boleh, seperti saya dah sebut itulah. Saya tak ada kerja ke lain, saya mengajar. Kebun pun saya tak ada buat kali. Tanah tak ada atik. Lepas tu pula sekolah ni orang panggil bukan kita adalah gaji sikit banyak, tapi bukan hak kita hak wakaf untuk tapi wakaf ada nazir, orang panggil ditentukan nazir, mana kita kena tengok keluarga lebih kurang gitu yalah. Maka kita pun gaji kena bagi gaji ke demo. Saya tak ada cara gapo dah masalah. Urusan gapo duit gapo tak ada cara apa. Kita mengajar lebih kurang adalah mengajar lebih kurang. Tak ada. Alhamdulillah lah. Jadi sekolah tu dia ada bagi dia. Gitulah. Maka kita kerja agama. Dulu saya pernah mengajar. Kalau saya nak duduk di Malaysia ada masalah ke apa lagi gitu pun saya pernah ngajar dulu di Kelantan. Pernah ngajar di Kelantan. Lepas tu pula pernah minta di apa di Terengganu dulu. Kuza dulu kan. Pernah minta mengajar situ, tapi tekah tu politik tak ada itu. Kita kena saing okey saing fok ni banyak dah. Kau masa tu bukan fok kita masa tu salah telah tu. Dan maka pada ketika tu periksa boleh tinggi, tapi orang tak boleh terima kerana kita ngaji sekali dengan fok ni banyak dah. Fok pembangkang masa tu. Jadi tak ada gapalah hati tu hati cerita lama orang panggil. Klik mari Sumat Kelantan, ngajar Kelantan. Dan saya pernah ngajar. Jadi kalau kita nak, tapi kita ingat orang tani perlu lagi. Dakwah. Banyak duk universiti tapi tak kenal sikit apa orang kampung. Siapa nak ngajar di kampung-kampung ni semua ni? Banyak. Kita duk universiti ni kita duk ngah letah saja, letah udara saja. Di bawah tidak ada tapi tanggungjawab masing-masing. Dia mau di universiti dan dia mau ngajar pelajar. Kita duk ni kita pun ada juga. Dulu pernah ngajar universiti pun ngajar juga. Alhamdulillah. Yang ketiga, pakat buat kerja agama. Fastabiqul khairat, buat kebaikan.
จะทำอย่างไรให้ได้ละหมาดซุบฮ์จะมาออกที่มัสยิดเพราะตื่นยากอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺเด้มายาซุบฮ์ni payah bangun kena bangun awal kena hajar latih niat nawai tu tak esok nak bangun minta Tuhan doa maka boleh kau cijai pun dekah kocok buka kau cijai tu bangun kita kena bangun awal tidak awal insya-Allah lain dulu Allah ada sikit-sikit lagi dah. Mohon maaf lah. Ada batuk kokek-kokek sikit-sikit. Jadi bila kita bangun awal, maka kita boleh mari semaya sejik. Bangun awal insya-Allah. Jangan kita duduk apa ni buat lama lah jangan. Kena hajarlah doa Tuhan insya-Allah. Niat ya Allah minta lah wikabar bangun, nak bangun selalu. Tu hak molek sekali lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ตอนเด็กๆเนี่ยเราขาดละหมาดตอนนี้เราเตาบัตอัลลอฮ์ให้อภัยโทษไหมก็masa budak tu kalau kita tak ada balik tak ada kena wajib semaya apa ketika balik lepas pada balik kita saat itu dikira di situlah lepas di balik saat itu kita tak semaya kita kena taubah ila Allah wajib kena taubah lepas tu wajib kena qada kalau kita tak semaya itu kena qada kalau kita lepas dah balik dah qada ni tak payah kita qada setiap waktu kalau 5 tahun kita putus 5 tahun kita qada habis dah itu saja wallahu a'lam ที่หมู่บ้านผมตุบิลาตุกติเสียชีวิตต้องทำไงครับbilaตุบิลาตุกติ mati maka pada ketika itu kena diceng di majlis ceng di majlis Islam royak pakaklah tu email ke pohon doka makan kita cek majlis minta wi majlis turun letak gati bila nak letak gati saat itu majlis akan bui adalah boreh semua nak ambil sak burut, ambil makmum, ambil gapo semua. Lepas tu pula orang nak calon jadi tu imam saat ni tu atau tok khatib tu bila kena mari periksa dulu. Periksa. Sop dulu di majlis lah. Sudah sop saat ni tu maka barulah turun pergi latih lah rasmi. Dah kena kicen di majlis lah, periksa dengan file masjid di majlis. Kalau jalan tak ada gapo lah, kalau kita ni jadnara kok gilah jumpa. คนขโมยขี้ยางเจ้าของจับได้แล้วก็ซ้อมอาการสาหัสถามว่าเจ้าของต้องรับผิดชอบอย่างไร kita jumpa orang curi kemudian kita nyesong kita hatta sakit sahat dekat nak mati pada ketika itu tak boleh hukum tak boleh igat boleh igat sahaja bila boleh igat sahaja hukum dia nya orang yang curi dalam Islam ni as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Orang yang curi ni kena kat tangan hukum dia. Tu pun kena hakim kat tangan. Ada pun kita hatta, kita katok, kita kapok itu bukan hukum dia. Hukum dia kat tangan. Tak boleh kita nak hatta katok bunuh dan sebagainya. Wala ta'tadu Tuhan sebut innallaha la yuhibbul mu'tadin. Tuhan tak suka orang mu'tadin. Kita kalau negeri tempat kita kena buat gigas dadu igat bohgok dan sebagainya. Ya bohgok dah saat ni tu. We orang lain pakai hadu banyak dak apa? Pakai hadu apa banyak? Jadi buku hadi banyak, maka gok lama masuk. Hak orang tu 3 tahun, hak orang ni 2 tahun, orang ni setahun. Jadi banyak lama. Ada apa kita nak akan nafsu kita nak mari hatta tibuk tumbuk maka tu tak boleh. Tak boleh tu. Kerana bukan kali. Tapi orang panggil demo nak murih. Wah dia demo ni. Wah dia mahal sekilo 100. Ambil jupa hang 80 sekilo. Lepas tu pula teh dia seking apa ribu dah. Kita nak boleh faham juga Allah letih nah. Cuma nak ayat hukum, saya nak ayat hukum tu tak boleh. Tak tu jelah. บ้านอยู่ในเมืองทุกซอยจะมีมัดรอซะห์และมัสยิดเวลาเข้าวักตุละหมาดจะอาซานไม่พร้อมกันจะถามว่าจะฟังรอจนจบทุกเสียงอาซานไหม kita duduk sana itu ada masjid banyak di tempat kita kemudian
Masjid itu banyak, ada bayar apa nak kena tunggu nanti bayar tak sama. Ni di rumah kita ni bayar tak sama. Tapi kalau negeri Arab sama. Negeri Arab ni sama belakang, tak kira. Bila bayar kali guh dah masuk waktu Allah bunyi saya duk alek. Negeri Arab ni ibu kota mengaluang hak ni tu. Kau kita duk ngaji lu bunyi sawah kali guh dah bayar Allah gagaplah. Leh syiar tu hai sungguh. Ni orang kita tak betul waktu ke bagi. Ni bah ni tagi pukul 1 bah, ni pukul 12.30, ni bah pukul 12, 15, ni pukul 16. Nah, jadilah tu rumah kita. Maka kita kena tunggu tak kita nak semaya nanti bah habis dak. Bila hak dekat rumah kita bah sudah, maka sudah. Atau hak mana-mana bah tak ada apa. Maka kerana kita nak semaya saat itu Tuhan sebut fa aqimus solah. Hendaklah fa idza ma'nantum, apabila kamu tenang dah fa aqimus solah. Maka nak semaya inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Semaya saat ini fardu syah waktu. Terus semaya tu waktu itulah, masuk waktu boleh semaya. Qarani Bilal ma azan kewan suwan dia oleh nan kerang hukum bab ni. Nah hukum dia nya itu kena pakak sorak dah, kena kecek sama kita. Yang nak tanya hukum nak kelak jawab gitu gini. Tapi nak ayat kata kena sorak panggil Bilal mari. Nah, nasihat royak lah demo tanggungjawab demo. Kalau tak leh kau kena uyuh lain lah. Tapi kena kecek molek lah. Dalam Islam ni kita kena kecek molek. Jangan balah. Dalam Islam saat itu wasulhu khair. Suluh buat baik, suluh damai itu molek. Nabi Ta'ala ukhbirukum bi'amalin afdala minas salah wal siyam was sadaqah. Adakah aku nak boleh royak amalan lebih pada semaya sedekah? Qalu mereka itu kata ya boleh. Nabi kata islah dzatul bain, kita baiki wasulhu khair. Baiki itu molek. Kecek molek lah tak sah balah apa. Nah mesti ceput rang dunia le rang mai qiao kap sasana dai mai. Kita nak kecek le dunia dalam masjid boleh tak? Dalam masjid ada hadis-hadis lah, hadis dhaif lah, man takallama, siapa hak kecek dalam masjid fil masjid, dalam masjid saat itu perkara yang sia-sia ke apa, ada sebut ahbatallahu amalahu 40 sana 40 yawman. Tapi hadis tu kata hadis dhaif wallahu alam lah. Tapi yang penting kok semaya ni kena ingatlah Tuhan sebut wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katsira wa la yansurannallahu man yansuruh wa innallaha laqawiyyun aziz. Masjid hak Tuhan hak disebutkan di dalamnya nama Tuhan kena sebut nama Tuhan, tempat ibadat masjid. Tak boleh kita nak pergi kecek tak tukar luka apa semua. Tapi boleh tak kita kecek? Kalau benda tu tak ada benda harus boleh kita kecek lah. Tapi nak ayat kata dalam masjid ni tempat ibadat, tempat zikir. Ya boleh sorak dalam masjid. Itu Nabi sorak dalam masjid. Jumpa sahabat semua dalam masjid belakang. Nikah dalam masjid sunat ke. Benda-benda yang kebaikan tu kita buat kebaikan dalam masjid. Tu. Adapun kita nak buang lah, kecek sia-sia, maka tak patut benar lah. Sebab tu sebutlah masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Masjid untuk kita bersihkan suci diri kita. Tu sebut kan. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Wa aqama as-salah wa ata az-zakah lam yasha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Tu sebut masjid itu tempat ramai ibadat. Kun pukati te ปัจจุบันไม่สมประกอบเนื่องจากยาเสพติดถ้าเขาไม่ทำอิบาดัตผลเป็นอย่างไรโอเคหมดแล้วแต่ปัจจุบันไม่สมประกอบเนื่องจากยาเสพติดdia saat itu jadi gila dengan sebab makan ubat gila dan sebagainya. Jadi bodoh dah, habis dah. Maka pada ketika tu dia saat ni orang panggil dia berdosa dengan sebab dia taksir, dengan sebab dia ta'addi atau dia melampau, dia melakukan makan sampai ke dia jadi rusak diri dia, maka dia berdosa situ. Tapi bila dia rusak dah tak ingat dah, maka tak apa, tak ada apa dah, dia tak ada taklif dah lah. Tapi dia taksir orang panggil, dia cuai.
Sebab kita buat apa benda tu? Salah situ. Dan lah ni saat itu. Nah. Jadi bodoh dah, tak ada semaya. Tak semaya ke mana ya bodoh, tak tahu apa dah. Rufi'a al-qalamu an thalath, ada sebut ke? Diangkat ke qalam pada 3. Anis sabi, daripada bodoh, hatta yahtalim, hingga dia balik. Wa anin naim hatta yastayqidha, orang tidur sehingga bangun. Wa anil majnun, pada orang gila, hatta yufiq, hingga dia khabar. Ya tak khabar, nampaklah hanan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita beri zakat pada adik perempuan kita yang susah, tapi adik kita tu ada suami mereka ni susah? Boleh tak kita beri kepada adik kita? Jawabnya orang kita tak boleh berinya, pak kita, bini kita, anak kita. Maka adik kita boleh, mak saudara kita boleh, pupu kita boleh, tapi dengan syarat. Syarat mereka itu dalam asnaf, miskin, susah, maka boleh beri. Bahkan pada adik-beradik ni lebih molek. Wa'budullah, Tuhan kata, hendak semua Allah, wala tusyriku bihi syai'a, jangan syirik dengan Allah ke sesuatu. Wa bil walidaini ihsana, buat baik dua apa? Wa bidzil qurba, buat baik kepada zil qurba. Zakat pada adik-beradik itu buat baik. Nah, buat baik pada bidzil qurba wal yatama, adik-beradik dulu, wal yatama wal masakin, wa ibnis sabil. Tu lepas tu pula ada sebut ke wal masakin wadil qurba wal jari dzil qurba, jiran dekat, wal jaril junub, jiran jauh, orang jauh, wal sahibi bil jam, orang dok pergi sekali dengan kita, wa ma malakat aymanu wa ibnis sabil, dan orang musafir, wa ma malakat aymanukum. Dan bagai yang milik hamba, contohnya innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, tu hasbu. Sebab tu boleh tu hasbu wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wa adik. Dan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadaqatun, sedekah, alal miskin sedekah, sedekah di atas miskin sedekah, wa ala dzil qurba, sedekah di atas orang adik-beradik, sadaqatun wasilah. Jadi sedekah dah boleh silaturahim lagi, boleh dua pahala. Ni saya terima kasihlah kepada Haji Ston dia kirim kepada saya Habbatus Sauda. Terima kasih banyak. Semoga Allah Taala balas. Murah rezeki insya-Allah. Itulah saja. Terima kasih banyak. Sehari-hari ini sibuk sikit, tak sempat nak join kelas babah. Bagaimana kalau ada peluang amal tetap join insya-Allah. Ya alhamdulillah, tak apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sahabat semua semoga diberkati Allah. Ya. Assalamualaikum. Saya krading tiko mèoได้ไหมคะกลัวมาลายกัดไม่เข้าบ้านแต่จะได้ยินตอนแมววิ่งเท่านั้น. Dah, waktu kita hiaskan, tak apa kita buh nak dia bunyi, kata dia dak. Dah kleng-kleng tu hias. Jangan dia cekik-cekok sudahlah. Dah kucing ni kena makan. Kena makan dia, kena bela dia, molek dia duduk dalam rumah kita. Sebab kan dah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhalat imra'atun fi harratin habasatha la hiya at'amatha wa la hiya tarakatha ta'kulu hashishal ard. Ada orang masuk neraka sebab kucingnya tidak dia kurung, tak makan, dan dia tak lepas. Dah mapuh, maka pada ketika tu masuk neraka wal iyadzubillah. Kita nak cara molek. Selama ada seorang ustaz ingatkan kita, kalau orang sebut ikutlah hadis sahih. Janganlah kita kata ini puak Wahabi, jangan gitu. Kaji dulu. Kita orang sunnah wal jamaah pun berpegang kepada hadis sahih. Jadi gini, hadis sahih tadi itu dia ada hadis ni, ada bagi pak. Pertama hadis sahih, yang dua hadis hasan, yang tiganya hadis dhaif, yang keempat hadis maudhu'. Jadi hadis sahih ni ada bab dia, iaitu sebenarnya dalam bab akidah. Contohnya dalam bab akidah kita kena ambil hadis sahih sahaja, hadis mutawatir. Dalam bab fiqh contohnya kita boleh ambil hadis sahih dan hadis hasan. Dan dalam bab amal ibadat, ini semua jumhur ulama ummah kata, Imam Nawawi dan sebagainya ada sebut, kalau bab amal ibadat boleh kita ambil dengan hadis dhaif.
Kerana dikira bahawa hadis dhaif itu bukan hadis yang dhaif, tapi berpandang kepada rawi, perawi itu dhaif kerana ada cacat dan sebagainya. Hadis masih kita saya lagi, dan banyak mana hadis yang kita nampak dhaif tapi benar tu berlaku sungguh. Nah, mengikut apa yang hak mukjizat tu banyak hadis dhaif, tapi berlaku sungguh selepas pada Nabi kata, mengikut apa hadis yang nampak rawinya dhaif tapi benar tu berlaku sungguh. Nah, wakil ada. Dan yang keempatnya hadis maudhu'. Maka hadis maudhu' ni tak boleh kita nak ambil. Sebab Nabi SAW sabda, man kadhiba alayya atau man qala alayya, nah kadhiban, siapa hak kata atau siapa hak kadhiba alayya, nah falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia tempat dalam neraka. Sebab tu cumanya ada masalah dah. Orang-orang saudara-saudara kita ikhwanuna, saudara-saudara kita Wahabi saat ni tu, mereka terlalu terik sangat. Itu yang jadi masalah mereka. Tak ada, mereka baik, molek, tak ada masalah, tapi terlalu terik. Terik dalam masalah hukum, terik dalam masalah, terik semua. Terik inilah tempat kelemahan mazhab, atau bukan mazhab, atau orang panggil ideologi atau pemikiran Wahabi ni. Kelemahan dianya itu terik, telajak, melampau itu. Nah, itu saja, kerah, terik, itu saja. Nah, kalau buah tu tak ada masalah. Orang yang suka amal ibadat, lepas tu pula suka tegah dalam ibadat, maka itu molek. Tapi dah semaya lama, sujud lama, kadang-kadang baca Quran banyak, itulah alhamdulillah. Tapi ada kekurangan, iaitu terik, melampau, kadang-kadang tuduh. Nah, orang ahli sunnah wal jamaah, orang siapa ke kunuk, itu benda-benda yang tak patut. Nah, kita mari contohnya hasapu muka dan sebagainya, benda tak patut kita mari duk besarkan. Kita memperbesarkan benda ni ya, kekurangan dia. Kekurangan Wahabi tak ada benda lain dia. Benda ni ya, benarnya iaitu dia orang panggil, kalau Malaysia panggil cerewet. Maknanya benda kecil-kecil kira belaka. Kalau kita bini enggak nak duk lah pasal mana. Nah, bini kita buat tak kena belaka, tak leh. Sebab itulah cerewet. Benda kecil-kecil kira semua. Kira ni Allah letih penat. Wallahu alam. เมื่อเราใส่เสื้อนอนแล้วตื่นมาเอาน้ำละหมาดแล้วไปละหมาดใส่เสื้อเดิมที่เราใส่นอนแต่เราไม่แน่ใจว่าเสื้อที่เราใส่นั้นจะมีน้ำลายออกหรือไม่ทราบ Nah, baju yang kita pakai saat ni atau kain kita pakai tidur contohnya, boleh kita pakai semaya? Boleh. Kalau kita yakin kata dia tak kena najis, tak kena alio. Alio ni bukan semua najis. Alio ni kalaulah kita lepas pada kita bangun tidur, alio saat ni tu berubah, maka itu najis. Kalau putih bersih, maka tidak najis. Itulah saja. Kena tengok kalau cemak, maka tak boleh. Kalau tak cemak, tak apa. Salah bapa, saya ada anak 7 tahun, dia suruh tanya, bapa kucing dijadi dari apa? Sedangkan saya dah jawab, kucing. Tapi dia suruh tanya bapa, terima kasih. Semua saat itu ada sahabat tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, akhbirni an kulli syai. Tanya kalau Rasulullah, dia tanya Nabi, Rasulullah, wajar pada aku semua benda daripada apa? Nabi kata kullu syai' minal ma', semua benda pada air. Jadi pada air. Nabi jawab siap. Wallahu a'lam. Itulah sajalah. Wajar anak terjawab pada air. Semua kullu syai' minal ma', Nabi jawab. Semua benda ni dalam dunia ni jadi pada air, tak ada benda tak jadi pada air. Tak kira kucing, lembu, kubai, tik, semua. Nak bagi terang hati, nak tinggal maksiat ustaz macam mana Allah. Nak tinggal maksiat saat ni, iaitu mula-mula sekali kita tinggal maksiat mata. Yang dua kita tinggal maksiat mulut. Yang tiga kita tinggal maksiat telinga. Yang keempat kita tinggal maksiat tangan. Yang kelima kita tinggal maksiat kaki. Lepas tu mula-mula kita nak tinggal maksiat apa? Maksiat mata kita. Maka Tuhan sebut kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Kena tunduk, jangan tengok ke tidak. Hajar. Jangan tengok sekaligus mula-mula tak apa, takut belaga ke apa. Yang 2 3 tak ada. Lepas tu pula telinga kita kena hajar ni dulu. Telinga itu jangan dengar maksiat. Mulut kita hajar jangan kecek benda-benda maksiat.
Lepas tu hak penting sekali saya nak ayat kepada Tamzuri, banyak berdoa kepada Allah, mintalah doa sajawi tak apa, Tuhan dengar, Tuhan tahu. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin liqaumin lil alamin, inna fi dzalika laayatin lil alamin. Maka kita doa minta Tuhan, ya Allah tolonglah hamba ya Allah dapat jauh daripada maksiat. Doa banyak insya-Allah. Bila doa nak tinggal maksiat, nak buat amal ibadat, Tuhan terima selalu. Insya-Allah lah. Itu saja. Salah baba mikun khmoi khiyangแล้วชาวบ้านตีทำให้ขาหักฟันมือหัก Allah ni zulm, zalim hatu. Tuhan sebut wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Itu tidak zalim. Nyanyilah tu. Tu hal Islam ni. Dia kena kat tangan satu ya, tak ada hukum lain. Saya getah saya banyak kena curi semua. Anak koli panggil royak. Orang duk motong getah sikit je, habis dia mau royak. Tak boleh pula ulang ni tak kena curi. Kita berjawab nak walah, dia tak ada duit tu. Tak tu ya kita je. Dia tak ada duit tu, nak walah duk tak mau boleh dapat curi pula. Mai royak pula. Tak ada apa ni, sikit je boleh ni duit. Nak memotong kita royak. Dia tak ada duit tu. Nak walah dia sesak. Dia susah. Maka kita berdoa semoga Tuhan kaya kepada dia. Kita pun nyanyi nak kali ya, kita tak ada nyanyi kita. Nyanyi nak kali nyanyi kok dia lah, orang motong kita letihnya. Nak kali kita tu. Allah nak. Jadi orang curi ni dosa besar curi ni. Tapi sebab tu jangan curi lah. Ratai tu tidak zalim, tak boleh. Wallahu a'lam. Ada orang beli pokok kayu dari tanah yang belum dibagi saka, dia bayar dengan dari selah. Adik yang menagih dadah dan yang lain tidak tahu apa hukum. Tanah sana ni tak bagi saka ni tak boleh lagi. Kena bagi saka siap dulu baru kita boleh jual dan semua. Nabi ta la bai'a liman la yamlik, tak boleh jual barang yang tak milik. ผมต้องการกู้เงินธนาคารเพื่อขยายธุรกิจทำแบบให้ถูกต้องตามอิสลามบาบอ nak buat duit nak kayaธุรกิจ yaitu kita pergi buat bank Islam. Ada witika dia untuk nak duit kita saat ni tak jatuh dari riba dah. Terang kita tengoklah. Tengok bank Islam lah. Kalau bank lain itu buat je tak boleh kena bayar lebih dari riba semata dah. Dan ada pun bank Islam tu atau takaful ada buat. Ada juga dia ada witi dia cara mana kita tak pastilah. Wallahu a'lam. Nampak sehat alhamdulillah. Bapaเราแขวนโมบายที่ประตูมีเสียงเพราะกระทบกันโดนลมเช่น เปลือกหอยโมบายที่เป็นนี่ masuk bak hias dah tak ada salah ke apa hias umum. Kitab Tajul Muluk setengah guru larang amal. Bagaimana pendapat saya? Pendapat saya, iaitu Tajul Muluk ni banyak benda-benda yang korong 2020 tak patutlah kita je. 2000 apa orang panggil alaf yang 3 ni tak patutlah kita. Dan ada setengah ni saya tak faham sebab apa boleh mari duk bakit benda ni. Malu kepada orang bukan Islam. Bukan orang Islam. Orang bukan Islam ni lakukan wicakan banyak. Orang kena hurai secara ilmu sebab apa ada headphone dah lasai. Kita ni mari royak ya bulan ni nak jadi gitu jadi gini. Dan dalam Islam ni tak ada benda ni. Tapi kita kata Tajul Muluk saat ni bukan masalah yang suruh i'tikad lah tu. Hak tu orang panggil dalam tuai kitab tu dia tulis tu orang panggil mujarrabat. Mujarrabat ni benda hak yang dok teralah tu. Cuma benda ni benda risiko tinggi bila royak pada orang awam. Orang awam ni dia percaya sungguh, dia pegang sungguh. Dah orang tak ngaji dia tak ada pegang, dia Tuhan pun dia tak cerak mana kadang-kadang kan. Maka pada ketika tu menyebabkan takut berlaku syirik dan sebagainya, kita tidak menggalakkan baca benda-benda ni. Dan kita tak menggalakkan supaya tubik dalam klip, tubik dalam Facebook dan sebagainya. Kerana benda ni sikit dekat dengan syirik.
Bila pegang kata benda tu sungguh, jadi syirik lalu dah. Inna akhwafa ma akhafu alaikum, Nabi kata bagai aku takut di atas kamu sekali itu asyirkul asghar, syirik kecil. Qalu wa ma asyirkul asghar, ada sebuah riya dan sebagainya. Tapi yang penting ayat kata, nah, takut syirik hak kecil tu pun takut dah. Apa syirik hak besar? Kalau duk pegang kata benda tu boleh beri bekas, dah kita royak mudah kata tak ada, biar duk pegang kata benda tu boleh jadi, buat jadi. Tu kita kata banyak mana orang duk pegang, tak berani nak beli, tak berani nak tanam hak kayu, tak berani tu, tak berani ni. Nah, ni nak kena berhenti dia mari turut dah lebih masa. Nah. Tu. Ada orang mari turut, weh, dia takut letih, dia takut nyanyi, takut togok. Nah, kita dah sikit dah salah habis dah. Nah, makalah itulah masalah kita Tajul Muluk. Nah, kena tu mulai kita tidak menggalakkan, tak salah. Dak turut pelak-pelak ni. Saya pun pelak kok setengah-setengah sahabat saya juga, sayang kita tu guru lah. Nah, pakat wahai benar ni kita pun pelak juga, tak sebab gapo. Korong 20 apa itu 1003 ni nak main pesen ni lagi. Kita pun pelak kok fofok kita juga, sayang kita kenal belaka. Serta saya dengan hormatnya kepada mereka, tu guru saya tadi. Saya hormat haikiat kepada mereka lah. Tapi sebenarnya saya rasa, nah, saya tidak nak kutuk mereka, tapi saya nak oyak kata saya tak setuju benda ni dan tak patut dah. Dah kita rok main benda ni lah. Kita rasa boleh berhenti dah pakai gini. Ayah saya dulu mula klik ngajar, aduh benda ni sewi berlaku gitu gini. Nah, tu. Kita malu kadang-kadang. Malu. Nah, lepas tu pula benda-benda ni ada syirik dan sebagainya cepat tiarah orang panggil. Nah, benda-benda ni tak ada dalam Islam. Nah, kita tengok saya dah tanya ulama-ulama Mesir, ulama-ulama besar-besar tu, hak Mesir Asy'ari supaya kita lah. Tak ada, tak boleh juga. Banyak saja dah pagi ni. Terima kasih semua, habis dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.